apa ni. Okay. So itu je lah sedikit mengenai Ah, SGKT Ladang Saga yang saya apa? tahulah. Nanti kita boleh sambung boleh ya. Saya ingat nak mula saya punya apa? Saya punya Okey. session ni. Okey, okey. Ah, hari ni saya di apa ni? Di kampung. Hmm. Di kampung. Di kebun lah, di kebun. Ah, jadi saya akan share saya punya screen. Okay, boleh nampak screen saya ni? Boleh, boleh, doktor. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua rakan-rakan guru yang hadir pada waktu ini. Sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain, sesi saya, sesipan untuk kali ini masih lagi membincangkan tentang bagaimanakah pembelajaran berlaku. Okay, cuma kali ini saya akan cuba menerangkan beberapa konsep yang mungkin kita selalu sebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita selalu sebut perkara itu. Cuma adakah kita boleh faham apa yang kita sebut tu daripada apa yang saya sebut sebelum ni, daripada persepsi kognitif. Dia panggil kognitif. Jadi bahan-bahan yang saya kongsikan ini kebanyakannya adalah merupakan bahan yang saya perolehi daripada sains kognitif. Sains kognitif. Sains kognitif ni adalah satu bidang ilmu. Bidang ilmu, bila kita sebut sains tu dia ilmu. Sains kognitif ni ilmu tentang kognitif daripada pakar-pakar. Pakar-pakar kognitif ni dia menggelarkan diri mereka sebagai cognitive scientist. Dia ahli sains kognitif. Jadi salah seorang saintis kognitif ini ialah Profesor Dr. Denny Bellingham. Buku dia Why Don't Students Like School? Jadi saya galakkanlah cikgu-cikgu kalau ada kesempatan boleh beli buku ni. Okay, dapatkan buku ni. Cikgu kalau cikgu beli melalui apa pun boleh, Amazon, okay, secara online. Bila kalau online tu kita sama ada kita dapat dalam bentuk hard copy ataupun kita dalam bentuk e-book, dalam bentuk soft copy. Kalau e-book tu kita boleh baca menggunakan peranti lah. Sama ada kita gunakan komputer, gunakan iPad, gunakan tablet dan sebagainya. Jadi pada minggu-minggu yang sebelum ini saya telah menerangkan tentang asas-asas bagaimana minda seseorang itu berfungsi, bermula daripada bagaimana kita berfikir, okay? Bagaimana kita berfikir, bagaimana terbentuknya ingatan ataupun memori. Kalau kita tak berfikir, maka tidak ada ingatan. Jadi kalau kita nak mengingat sesuatu, kita mesti berfikir. Sebab dia katakan, thinking is the residue of, memory is the residue of thinking. Okay? Berfikir adalah merupakan sisa kepada, ingatan adalah merupakan sisa kepada pemikiran. Jadi, sebab tu kita mesti selalu ingat, bila kita mengajar, kita mesti pertama sekali pastikan
persekitaran pembelajaran itu sesuai. Sesuai. Maksudnya anak-anak boleh memberi tumpuan. Kalau tidak ada tumpuan, persekitaran tu tidak kondisif, maka tidak, anak-anak tak boleh memberi tumpuan. Bila tak boleh memberi tumpuan, maka proses pembelajaran sukar berlaku. Jadi kita pastikan sebelum kita memulakan proses proses pengajaran dan pembelajaran khususnya, pastikan persekitaran itu kondusif supaya anak-anak atau pemurid kita dapat memberi tumpuan. Bila mereka dapat memberi tumpuan, mereka dapat memindahkan apa yang mereka belajar itu, yang mereka perhatikan, yang mereka dengar, yang mereka baca dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam ingatan bekerja ataupun dia panggil the working memory, ingatan bekerja. Ini semua ni saya dah terangkan dalam sesi-sesi yang sebelum ini. Jadi pada hari ini, saya cuba untuk menerangkan tentang apa yang kita maksudkan dengan tahu. Tahu. Kita kata kita nak supaya murid-murid kita tahu. Tahu. Jadi kita nak lihat apa yang kita maksudkan dengan tahu itu. Okay. Jadi tahu itu, bila seorang pelajar itu dia mendapat ataupun dia melihat kali pertama dia melihat dan mendengar sesuatu konsep yang baharu secara lengkap. Kalau dalam bahasa mungkin dalam bentuk perkataan, kalau dalam sains mungkin ada konsep-konsep sains, istilah-istilah sains dalam bentuk objek dan sebagainya, yang mana anak-anak tu tak pernah jumpa sebelum ini. Jadi pada peringkat awal itu, dia ada dua panel dekat grafik itu, ada dua panel. Satu panel belah kiri, satu lagi ialah panel belah kanan. Mula-mula dia blank lah. Blank ni maksudnya dia tak ada idea apa sebenarnya konsep berkenaan yang baru diperkenalkan. Jadi blank. Dia tak dapat dia tak tahu lagi lah maksudnya, ya. Dia blank lagi. Kita istilah kita biasa guna ialah saya blank lah, dia kata kan. Saya maksudnya tak ada idea apa sebenarnya perkara yang cikgu katakan itu, ataupun bahan yang dia baca, ataupun konsep yang baru dipelajari. Sebab tu dia kata kemudian kalau cikgu dapat menerangkan konsep itu dengan baik secara eksplisit, ya, bukan secara implisit. Implisitnya tersirat. Tapi kalau kita dapat menyatakan secara lebih konkret konsep berkenaan, maka mungkin konsep itu akan mula dibangunkan dalam pemikiran murid ataupun anak-anak. Jadi tengok panel sebelah kanan itu, yang berwarna biru turquoise. Jadi mereka sudah mula membentuk, maksud dia dah mula tahu. Dia dah tahu, tapi dia belum lagi sampai ke peringkat yang seperti faham dan sebagainya, sebab dia tak dapat nak kaitkan lagi. Dia dapat membina konsep itu dalam pemikiran mereka. Jadi kalau ada maklumat-maklumat itu, dia dapat mengait-ngaitkan maklumat itu dalam bentuk jaringan ataupun dalam bentuk rangkaian. Dia ada satu rangkaian kecil, dia dah tahu.
Tapi kita pada peringkat pembelajaran, kita tak mau hanya setakat tahu, kan? Kita nak supaya murid kita itu dia pergi lebih daripada dia tahu. Okey? Tapi maksudnya mereka sudah boleh membentuk konsep itu dalam pemikiran. Bila konsep itu dapat dibentukkan dalam pemikiran, inilah yang kita katakan sebagai tahu. Maksudnya murid itu sudah tahu tentang perkara berkenaan yang baru dipelajari. Tapi semua tahu hanya konsep itu akan berada secara sendirian. Dia on its own. Okay, dia stand alone. Dia stand alone. Dan mungkin dia boleh mengecam, membuat pengecaman konsep-konsep tersebut pada masa hadapan. Okay. Contoh yang boleh diberikan di sini ialah apabila anda melihat perkataan baru dalam bahasa asing. Katakan kita dengar sesuatu bahasa kan. Kita dengar satu bahasa, kemudian kita tak ada idea apa sebenar maksud perkataan tersebut. Maka kita pun mencari-cari. Mungkin kalau guru terangkan tu kita dah mula ada sedikit idea tentang perkataan berkenaan. Bila idea tu sudah wujud, maka terbentuklah hubungan ataupun jaringan yang kecil yang terbentuk dalam pemikiran. Itu maksudnya tahu. Tapi kita nak anak-anak kita lebih daripada tahu, kita nak bawa mereka kepada faham, understanding. Tahu saja tak mencukupi, tapi kita nak dia faham. Sebab faham ini ada satu perkara yang penting yang tak ada pada tahu. Perkara yang penting itu ialah sesuatu konsep itu mempunyai makna. Dia ada makna. Bila dia ada makna, itu maksudnya faham. Kalau setakat dia tak ada makna, dia ingat benda tu. Dia boleh sebut benda tu, tapi dia tak ada makna. Bila tak ada makna tu, maksudnya dia belum sampai ke peringkat faham. Jadi makna itu mesti dikaitkan dengan konsep yang lain. Konsep yang lain tu maksudnya sesuatu yang telah diketahui oleh anak-anak berkenaan, oleh seseorang pelajar ataupun seorang murid berkenaan. Maksud dia dapat kaitkan dengan apa yang dia dah tahu. Jadi sudah ada kita panggil macam connection dengan apa yang dia tahu tadi tu, dengan apa yang, dengan perkara-perkara yang telah dialami oleh murid berkenaan. Jadi dia telah memberikan makna kepada murid tersebut. Sebab tu dia kata makna dijana apabila konsep baru dikaitkan dengan konsep lain. Jadi bila konsep baru tu dapat dikaitkan dengan konsep lain. Konsep lain adalah konsep yang anak-anak tu sudah kuasai ataupun sudah biasa. Maka itulah yang kita faham. Apabila kita faham, kita mula merasakan bagaimana konsep itu berguna. Maksudnya kita nampak sesuatu konsep itu bila kita faham, kita nampak konsep ini adalah sesuatu yang boleh diaplikasikan, boleh digunakan. Jadi nanti macam mana kita nak gunakan sesuatu konsep yang telah dipahami. Saya ulang sekali lagi ya. Konsep yang dipahami adalah konsep yang dapat dikaitkan dengan konsep yang lain.
konsep yang telah dikuasai oleh seseorang murid, oleh seseorang pelajar. Ya. Jadi konsep yang baru dapat dikaitkan dengan konsep yang telah dikuasai oleh murid. Itu maksudnya faham. Kalau kita tengok contoh bahasa tadi tu, apabila bahasa asing baru ditakrifkan atau diterjemahkan, dia boleh memberi takrifan dan boleh diterjemahkan, boleh terjemahkan. Sebab bila kita boleh menakrifkan sesuatu menggunakan bahasa kita sendiri, maknanya itu menunjukkan kita sudah faham. Maksudnya kita dapat kaitkan dengan konsep-konsep yang telah kita kuasai. Sebab itu bila kita minta seseorang murid ataupun pelajar kita menerangkan apa yang dia tahu tentang suatu perkara, kalau dia boleh menerangkan konsep itu menggunakan bahasa dia sendiri, menggunakan contoh-contoh yang dia punya sendiri, itu menunjukkan dia faham. Tapi kalau dia mengulang balik ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, apa yang telah dikongsikan oleh guru, maka itu hanya bawa peringkat tahu. Dia tak dapat nak buat kaitan ataupun tak boleh buat connection dengan konsep yang lain. Ingat benda tu jelas. Dan bila dah faham, bagaimana kita nak peringkat penggunaan. Kita nak mengaplikasi. Peringkat mengaplikasikan ni, maksudnya konsep baharu tu dapat dikaitkan dengan beberapa konsep yang lain. Okey. Jadi agar seterusnya agar sesuatu menjadi bermakna, dia mesti berfungsi. Fungsi maksudnya dia mesti dapat digunakan. Adalah penting untuk menyemak sama ada kita boleh mengakses konsep baharu dan menggunakannya. Jadi matlamatnya adalah untuk membina laluan yang membolehkan mengingat semula konsep apabila diperlukan, dan kita perlu mula membina laluan ini. Laluan tu maksudnya proses pembelajaran yang telah dirancang lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam DSKP tu, kalau cara dia menyusun perkembangan pembelajaran, dia mula dengan tahu dulu. Kemudian dia pergi ke peringkat faham. Kemudian dia akan pergi kepada mengaplikasi. Contohnya, kalau kita tengok dalam image yang ditunjukkan itu, dia banyak connection yang terdapat dikaitkan. Sebelum ni kalau dia faham tadi hanya satu saja connection kan. Tapi bila dia dapat mengaplikasikan sesuatu konsep yang baru dipelajari itu, dia akan dikaitkan dengan banyak konsep-konsep yang lain. Sebab tu pentingnya untuk mengaplikasi. Maksudnya anak ni boleh menggunakan, kalau dalam dia belajar bahasa, mereka boleh menggunakan kosakata baru tu dalam ayat yang mudah. Dia boleh membina ayat. Nak bina ayat ni, dia perlu dapat mengaitkan dengan beberapa konsep yang lain. Beberapa konsep yang lain. Sebab tu dia kata image di atas berbanding dengan yang sebelumnya, yang kita tengok dalam image faham tadi, menunjukkan perbezaan antara konsep yang masuk akal. Maksudnya kita dah dapat buat kaitan tadi tu. Hilang pula. Share semula. Kan nampak sharing saya tu .
Peringkat apalah kita panggil peringkat mengaplikasi ataupun menggunakan. Jadi lebih banyak konsep-konsep yang dapat dikaitkan dengan konsep yang baru. Okey. Jadi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu memberikan gambaran kepada kita yang kita kata make sense ni, masuk akal tu maksud make sense lah. Make sense ya. Benda-benda yang apa tu bila dapat diaplikasikan dia make sense kepada seseorang murid berkenaan. Sebab tu kita perlukan dia mengaplikasi ya. Supaya kita nampak dia dapat membina berkaitan dengan beberapa konsep yang lain. Okey. Itu yang diperlukan, yang kita panggil di mereka dapat mengaplikasi. Dan yang terakhir ya, yang saya ingat saya nak kaitkan di sini ialah bagaimana kita dapat melihat dari segi penguasaan. Bagaimana seseorang itu menguasai konsep yang baru dia belajar. Dia perlukan kepada praktis. Perlukan kepada latihan. Perlukan kepada amalan. Amalan ni perlu digunakanlah dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau kita dapat menggunakan sesuatu dalam kehidupan kita dan kita gunakan dalam tempoh yang kerap, maka itu akan menjadikan kita menguasai ataupun kita master, menguasai konsep berkenaan. Kalau kita tengok dalam Rajah itu, connection yang dapat diapakan, dapat dibina oleh pemikiran anak-anak berkenaan berkaitan dengan konsep yang perlu dipelajari itu lebih banyak. Ya, dan lebih banyak dia akan menjadi lebih mantap. Dan mungkin konsep itu boleh kita boleh gunakan balik secara automatik. Automatik ni kita tak perlu nak fikir banyak dah. Dia terus secara spontan dapat menggunakan konsep itu. Tapi dengan syarat konsep itu perlu melalui proses latihan. Amalan ni maksudnya lah melatih. Macam kita belajar sesuatu lah. Kalau kita hanya buat sekali saja, kita tak ulang dia. Sebab tu dia kata, repeating is the mother of mastery. Mengulang-ulang itu adalah merupakan asas kepada penguasaan. Mengulang itu maksudnya kita membuat amalan. Kita mempraktiskan. Practicing ya. Praktis ni saya dah bincangkan pada minggu sebelum ini. Ini kita panggil praktis. Praktis secara menjarakkan tu kan. Diulang-ulang secara penjarakan. Jadi dia akan sampai ke peringkat penguasaan. Ya, orang yang melakukan praktis, pencapaiannya lebih baik daripada mereka yang hanya memberi tumpuan kepada ulang kaji last minute lah. Ulang kaji last minute tu dikumpulkan semua baru dia semak balik. Dia tak begitu berkesan. Tapi kalau amalan tu berlaku secara berterusan pada jarak masa yang tertentu, berterusan ya, maka penguasaan konsep yang baru dipelajari itu lebih baik. Itu nak kaitkan balik lah dengan apa yang telah kita bincangkan. Okey. Sebab tu dia kata kat situ, dalam pelbagai konteks, maksudnya kita kena gunakan konsep itu dari semasa ke semasa, maksudnya berterusan lah. Dalam pelbagai konteks. Bila kita gunakan dalam berbagai konteks, sebab tu bila kita nak meminta murid kita menguasai satu konsep, kita bagi konteks baru. Konteks yang bukan konteks yang asal. Kita bagi dia konteks yang baru, persekitaran yang baru, penyelesaian masalah yang baru. Okey? Dan cara beransur-ansur nanti bila dia dapat menggunakan
konsep baru yang dipelajari dalam pelbagai konteks, maka itulah yang kita namakan sebagai penguasaan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil mastery. Ya. Sebab tu image yang datang tu untuk memberikan gambaran kepada kita, menunjukkan bagaimana dia perlukan kepada banyak usaha. Banyak usaha ni maksudnya kena banyak buat connection. Kena banyak buat connection sebab bila kita bagi dia kontak yang berbeza, dia akan buat connection yang pelbagai. Dia bukan satu saja bentuk connection, dia akan buat berbagai-bagai connection. Sehinggalah sampai ke satu peringkat, connection yang dibina tu menjadi mantap. Sebab tu kita tengok sebelah kanan tu, dia punya jaringan tu lebih mantap, lebih tebal, dia punya line-line tu lebih tebal, lebih mantap. Lebih kuat, lebih kukuh. Inilah yang nanti akan membantu pelajar-pelajar untuk menggunakan konsep itu dalam menyelesaikan masalah. Walaupun masalah yang diberikan itu masalah yang sukar, tetapi oleh kerana dia dah mantap, dia boleh gunakan. Dan bila dah mantap, inilah yang dipanggil sebagai skema. Okey, ada beberapa sarjana seperti John Dewey, seperti Bandura, mereka menggunakan istilah skema. Skema itu ialah apabila sesuatu pengetahuan, sesuatu konsep tu telah dikuasai oleh murid dengan baik. Saya ingat cukuplah untuk kali ini, insya-Allah. Pada sesi pada minggu depan, hanya umum kita akan sambung dengan beberapa lagi perkara yang berkaitan ya. Jadi saya harap setakat ini cikgu-cikgu boleh dapat gambaran lah ya. Bila kita kata tahu, apa maksudnya tahu? Kalau kita faham, apa maksudnya faham? Kalau kita kata aplikasi, bagaimana maksud aplikasi itu? Dalam konteks pemikiran lah, dalam bentuk kognitif. Dan bila kita kata mereka menguasai, kita tak boleh kata tahu itu sebagai menguasai kan. Tahu itu apabila dia boleh menggunakan konsep itu untuk dalam pelbagai konteks dan boleh menyelesaikan masalah dalam pelbagai konteks juga. Okey, saya ingat setakat itu dulu. Saya serahkan kepada Cikgu Mira untuk meneruskan sesi pada petang ini. Terima kasih ya. Dan Assalamualaikum dan terima kasih pada guru-guru yang sempatlah untuk bersama mendengar saya punya sesipan pada petang ini. Cikgu Mira, saya pass to you. Terima kasih, Doktor. I think I dah jumpa dua perkara yang menarik hati saya. Satu, memory is the residue of thinking, dan juga repeating is the mother of mastery. Saya rasa dua benda ni betul-betul menyentuh jiwa saya sebagai seorang guru. Terima kasih Dr. Mustafa atas perkongsian tadi.